Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini masih lagi video matematik tambahan tingkatan 4 KSSM. Tajuk sistem persamaan masih lagi bab 2. Okey, kita akan bincang latihan intensif 3.1. Okey, kita lihat nombor 1. Soalannya, bentukkan sistem persamaan linear berdasarkan situasi yang berikut dan jawab soalan yang diberi. Okey, untuk A, hasil tambah sudut dalam sebuah segitiga ialah 180 darjah. Okey, sudut yang paling besar ialah 20 darjah lebih daripada hasil tambah dua sudut yang lain dan 10 darjah lebih daripada 3 kali ganda sudut yang paling kecil. Okey, berapakah ukuran setiap sudut dalam segitiga tersebut? Okey, daripada soalan ini yang saya highlight biru. Okey, hasil tambah sudut dalam sebuah segitiga ialah 180 darjah. Okey, kita tahu satu segitiga ada 3 sudut. Okey. Jadi, 3 sudut tu kita tak tahu nilainya. Jadi, kita wakilkan dengan X tambah Y tambah Z sama dengan 180 darjah. Okey, seterusnya. Sudut yang paling besar ialah 20 darjah lebih daripada hasil tambah dua sudut yang lain. Sekarang ni, saya anggaplah Z tu sudut yang paling besar. Jadi Z ni tolak 20 sama dengan hasil tambah dua sudut yang lain iaitu X tambah Y. Okey, seterusnya maklumat dalam soalan, sudut yang paling besar ini juga 10 darjah lebih daripada 3 kali ganda sudut yang paling kecil. Okey, kalau saya anggap Z paling besar, jadi saya anggap X pula adalah yang paling kecil. Jadi Z tolak 10 sama dengan 3X. Okey ya, saya andaikan macam ni. X sudut paling kecil. Tahap pertama untuk selesaikan sistem persamaan macam biasa, kita lantik dia. Persamaan 1, 2 dan 3. Okey, ini saya ambil persamaan 1. Kemudian dari persamaan 2 akan jadi macam ni ya. Sebab kita kumpulkan pemboleh ubah. Jadi X tambah Y, Z bawa sana, tolak Z. Negatif 20 kekal lah. Yang ini saya susun atur sahaja. Okey, kemudian saya pilih tolak. Kenapa? Sebab saya pilih kaedah penghapusan. Jadi saya harus hapuskan mana-mana pemboleh ubah yang boleh. Kalau dalam soalan ni dia cantik ya, kita boleh hapuskan dua pemboleh ubah sekaligus. Ya, kita boleh hapuskan X dan juga Y. Jadi X tolak X akan terhapuslah, dapat kosong. Y tolak Y juga sifar. Kemudian tambah Z tolak negatif Z akan dapat 2Z. Okey, 200 ni sebab 180 tolak negatif 20. Dapat 200 dan kita selesaikan. Z bernilai 100. Okey, dah dapat Z bernilai 100. Ganti Z sama dengan 100 ni dalam persamaan 3 di sini ya. Okey, bila kita ganti, kita lihat apa yang dapat. Z ni tadi 100. Tolak 10 sama dengan 3X. Okey, jadi 90. Okey, sebelah sini dah dapat 90. Okey, sekarang X adalah 30 sebab 90 bahagi dengan 3. Kenapa bahagi? Sebab ini operasi darab bila pindah jadi bahagi. Okey, dah dapat X. Okey, sekarang ganti Z sama dengan 100 dan juga X sama dengan 30 yang baru kita dapat dalam X tambah Y tolak Z sama dengan negatif 20. Okey, ini adalah persamaan 2 tadilah ya. Yang ni tadi yang dah diubah sesuai. Persamaan 2 yang telah diubah sesuai ya. Okey, jadi dapat apa? Kita ganti X dia 30 tambah Y yang ingin kita cari dan tolak dengan Z 100 sama dengan negatif 20.
Jadi nilai Y negatif 20, negatif 100 pindah jadi tambah 100. 30 positif pindah jadi tolak 30. Jadi jawapannya dapat Y sama dengan 50. Okey, selesai untuk soalan 1A. Okey, kita pergi soalan B. Hasil tambah 3 nombor ialah 19. Jika nombor pertama didarab dengan 2, hasil tambah 3 nombor itu menjadi 22. Dan jika nombor kedua didarab dengan 2, hasil tambahnya menjadi 25. Cari nilai bagi nombor-nombor tersebut. Okey, maklumat pertama yang saya nampak adalah hasil tambah 3 nombor ialah 19. 3 nombor ni kita tak tahu, jadi kita wakilkan dia dengan kat sini saya wakilkan A tambah B tambah C sama dengan 19. Okey, kemudian saya labelkan dia persamaan pertama lah yang saya dapat. Okey, kemudian jika nombor pertama didarab dengan 2. Okey, nombor pertama kat sini A ya. Okey, hasil tambah 3 nombor itu menjadi 22. Okey, kita tengok persamaan kedua. Okey, nombor pertama tadi A jadi darab dengan 2. Okey, 2A tambah B tambah C sama dengan 22 sebagai persamaan kedua. Okey, kemudian maklumat seterusnya, jika nombor kedua didarab dengan 2, hasil tambahnya menjadi 25. Okey, nombor kedua kita adalah B. Okey, jadi A tambah 2B tambah C sama dengan 25. Saya labelkan sebagai persamaan 3. Okey. Seterusnya, okey, yang ini saya pilih untuk buat kaedah penghapusan. Okey, sebab saya nampak kat sini mudah untuk dihapuskan ya. Jadi saya pilih persamaan 1 tolak dengan 2. Okey, jadi persamaan 1 ni tadi. Okey, ni yang atas. Persamaan 2 yang bawah. Okey, kita tengok apa yang boleh dihapuskan. Jadi tadi dah pilih tolak. Jadi akan dapat A tolak 2A dapat negatif A. B ni dah habis, C juga habis. Jadi dapatlah A sama dengan 3. Seterusnya, saya ambil lagi 2 persamaan. Okey, saya pilih 2 dengan 3. Okey, 2 tolak 3. Jadi dapat, okey, saya letak kat sini supaya awak nampak lebih jelas. Okey, jadi sekarang 2A tolak A dapat A. B tolak 2B dapat negatif B. C tolak C habis. 22 tolak 25 sama dengan negatif 3. Okey, seterusnya gantikan A sama dengan 3. A nilai yang atas ni tadi. Saya ganti di sini. Jadi 3 tolak B sama dengan negatif 3. Jadi dapat negatif B sama dengan negatif 3 tolak 3. Dan seterusnya B sama dengan 6. Okey, sekarang ganti A sama dengan 3 dan B sama dengan 6 dalam 1. Ni 1. Kenapa ni? Sebab kita nak cari C. C je yang tak ada lagi kan. Jadi saya pilih persamaan yang paling simple. Okey. Jadi saya masuk sini. 3 tambah 6 tambah C sama dengan 19. 3 tambah 6 tu 9 ya. Jadi bila dipindah jadi tolak 9. Jadi C kita adalah 10. Siap. Okey, untuk soalan 2, selesaikan setiap persamaan berikut dengan kaedah penghapusan dan penggantian. Okey, daripada soalan yang sama, saya akan tunjuk kaedah penghapusan dan juga penggantian. Okey, kaedah penghapusan, okey, ini adalah persamaannya ya. Okey, kita label persamaan 1, 2, 3. Okey, bila nak hapus, okey, yang pertama sekali kena pilih pasangan yang pertama. Pasangan pertama saya pilih persamaan 1 dan 2. Okey, yang ini kita boleh hapuskanlah X dan juga Z. Jadi saya pilih operasi tolak. Jadi bila tolak X dapat sifar. Y itu tak ada pasangan, jadi dia kekal Y. Z tolak Z juga adalah sifar. Dan 3 tolak 2 adalah 1. Okey, terus dapat Y sama dengan 1.
Okey, step seterusnya saya pilih lagi dua pasang persamaan untuk diselesaikan. Okey, saya ada persamaan 1 dan 3 pula sekarang ni. Okey, saya nak buat apa ya? Okey, kita pilih operasi tolak juga. Okey, jadi kita boleh hapuskan Y dan Z. So, yang tinggal X tolak 2X negatif X, 3 tolak 5 negatif 2. Okey, seterusnya X kita akan dapat 2. Dan sekarang Z sahaja yang kita tak tahu lagi kan. Okey, sekarang gantikan X sama dengan 2 dalam 2. Sini ya. Dalam 2. So, apa jadi? Jadi, X tu 2 lah. Ni ya. 2 tambah Z sama dengan 2. Jadi, Z kita adalah sifar sebab 2 positif. Bila pindah ke sebelah kanan ni, dia akan jadi tolak 2. 2 tolak 2 dapat sifar. Okey, kita tengok pula kaedah penggantian. Masih lagi persamaan yang sama. Okey, lantikannya pun sama tu. 1, 2, 3. Okey, apa nak buat? Okey, bezanya dengan penghapusan. Penghapusan tadi kita pilih dua persamaan untuk kita hapuskan mana-mana pun boleh ubah. Sekarang kaedah penggantian, kita perlu ambil satu persamaan. Kita pilih pemboleh ubah untuk dijadikan perkara rumus. Saya pilih persamaan 2 dan juga saya pilih X. Okey, sebagai pemboleh ubah yang saya nak jadikan dia perkara rumus. Jadi dari 2 ni, X sama dengan 2 tolak Z. Z dah bawa ke sebelah 2, dia jadi tolak. Okey. Sekarang ni saya anggap dia persamaan 4. Okey, ganti dalam 1. Okey, jadi sekarang ni 1 Jadi X ni dah jadi 2 tolak Z. Tambah Y tambah Z sama dengan 3. Okey, selesaikan. Jadi dapatlah Y sama dengan 3 tolak 2 dan Y adalah 1. Tengok, sama walaupun kaedah lain, jawapan kita sama. Okey, seterusnya. Ganti 4. 4 ni yang tadi ni Okey. Dan Y sama dengan 1, nilai yang baru dapat dalam 3. Okey, kita gantikan dalam 3. 3 ni ada 2. Kemudian ada X. X ni kita ganti dengan 2 tolak Z. Tambah dengan Y. Y ni tadi ni 1. Okey. Kemudian tambah Z ni. Copy saja persamaan 3 ni sampai habis. Dan sama dengan 5. Okey. Selesaikan. 4 tolak 2Z tambah 1 tambah Z sama dengan 5. Jadi sekarang 4 tambah 1 adalah 5. Negatif Z tambah Z tolak Z sama dengan 5. Selesaikan, jadi Z sama dengan sifar. Okey. Soalan ini membuktikan apapun kaedah yang kamu pilih, sama ada penghapusan atau penggantian, jawapan yang akan kamu dapat adalah sama. Okey, untuk soalan 3, kita tengok sini sebuah bakery membuat 3 jenis roti. Okey, bila disebut 3 jenis roti, okey, dengan kos pembuatan setiap bulan ialah 6,850 untuk 2,150 buku roti. Okey, kemudian ada kos dibagi tahu, setiap roti dibagi kos. Okey, mentega RM2, coklat RM3, kelapa RM4. Okey, maklumat dibagi ni kos pembuatan ada, kos setiap roti ada. Okey, kemudian harga jualan setiap roti RM3, RM4.5, RM5.5. Kemudian keuntungan, okey, 2,975. Okey, daripada soalan saya pindahkan ke jadual. Okey, 3 jenis roti, jadi saya wakilkan sebagai X, Y, Z. Ini adalah jumlah roti 2,150. Kos roti ada sini RM2, RM3, RM4. Okey. Kemudian kos pembuatan keseluruhan. Okey, tiap bulan 6,850. Harga jual juga ada dibagi dalam maklumat RM3, RM4.5 dan RM5.5. Keuntungan kita cari sendirilah. Okey, keuntungan ni adalah harga jual tolak dengan kos roti. 3 tolak 2 dapat 1. RM4.5 tolak 3 dapat RM1.5. RM5.5 tolak 4 dapat RM1.5. Dan keuntungan dia dah bagi dah peroleh ni 2,975. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, itu untuk persamaan 1 yang saya highlight bulat ni. Okey, dia dapat ni merah ni Okey, sama merahnya tu. Kemudian kos roti purple. Okey, kat sini. Okey, dan keuntungan 3, yellow kat sini, kuning Okey, seterusnya. Jadi apa? Okey.
Yang ni perkara pertama lah. Lantik dulu kan. Persamaan 1, 2, 3. Okey, kemudian pilih nak guna kaedah penghapusan ke penggantian. Okey, yang mana awak rasa lebih mudah lah. Okey, saya pilih penghapusan. Okey. Jadi kalau penghapusan, saya pilih 2 dulu persamaan. Yang utama, okey, persamaan 1 dan 2. Okey, saya pilih kat sini. Okey, saya dah letak kat sini kan. Okey, so nak buat apa ni? Nak hapuskan apa? Sebab perkali ni semuanya tak sama. Jadi saya perlu pilih. Saya nak hapus X, jadi saya darab 2 lah. Okey, bila saya darab 2, dia dapat tu 2X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 4,300. Maksudnya semua yang atas nombor 1 ni saya darab dengan 2. So sekarang saya nak hapuskan X, jadi saya buat operasi tolak. Okey, apa saya dapat? 2X tolak 2X habis. 3Y tolak 2Y dapat Y. 4Z tolak 2Z dapat 2Z. Yang ini 6,850 tolak 4,300 dapat 2,550. Okey, next saya ambil lagi 2 persamaan. Okey ni persamaan 2 dan 3 pula. Okey, macam mana saya nak hapuskan ni sebab tak sama semua ni kan. Okey, jadi apa perlu saya buat ialah saya darab persamaan 3 dengan 2. Okey, tujuannya sama, saya nak hapus X juga. Okey, sebab yang ini hapus X, ini pun kena hapus X. Okey, so yang ini adalah persamaan baru. Bila persamaan 3 tu didarab 2. Okey, dah dapat sekarang. Yang atas kali ni, kita tolak dengan yang bawah. Okey, so 2X habis. 3Y tolak 3Y juga habis. 4Z tolak 3Z dapat Z. Z ni tadi adalah roti kelapa. Jadi 6850 tolak dengan 5950. Dapatlah 900. Okey, seterusnya. Okey, ni tadi adalah persamaan 4 ya. Yang pertama tadi dapat ni. Okey, sekarang ni saya ganti Z kelapa sama dengan 900 dalam persamaan 4. Okey, bila saya gantikan macam ni. Okey, Y tambah 2 darab 900 sama dengan 2550. Okey, 2 darab 900 ni dapat 1,800. Dia positif, saya pindah jadi tolak. Jadi sekarang Y saya adalah 750. Y ni adalah roti coklat. Okey, sekarang roti apa lagi tak dapat ni? Okey, kita ganti Z kelapa 900 dan Y coklat. Okey, sama dengan 750 dalam persamaan 1. Okey. So sekarang ni X tambah, okey sekarang Y adalah 750, Z adalah 900 sama dengan 2150. Ni persamaan 1 yang atas ni. Okey, lepas tu selesaikan. X sama dengan 2150 tolak 1650. Jadi X ataupun roti mentega kita adalah 500. Okey, untuk soalan 4, Andrea menjual beberapa buah pasu yang berlainan saiz. Pasu bersaiz kecil berharga RM10, sederhana RM15 dan besar RM40. Okey, ni ya, saya highlightkan. Okey, kalau kita keluarkan dalam bentuk jadual, dia jadi macam ni lah. Pasu kecil diwakilkan dengan X, sederhana Y, besar Z. Ini harganya. Okey. Okey, ini adalah persamaan lah yang kita dapat Mana dapat 300 ni Yang bawah ni nanti ada membayar sewa bagi premis jualannya sebanyak 300 sebulan. Okey. Bilangan pasu bersaiz kecil yang dijual adalah sama dengan jumlah pasu bersaiz sederhana dan besar yang dijual. Okey, kita tengok ini persamaannya lah ya. Jadi X yang kecil, okey, sama dia punya bilangan tu dengan jumlah pasu bersaiz sederhana Y tambah Z. Okey, kemudian bilangan pasu bersaiz sederhana yang dijual pula adalah 2 kali bilangan pasu bersaiz besar. Okey, dekat sini sederhana adalah Y, besar 2 kali besar adalah Z. Okey. Okey. Yang ni tadi yang saya katakan membayar sewa 300 ni Okey, kita masukkan dalam persamaan 1 lah. Okey, ini adalah persamaan 1, 2 dan 3. Okey, kenapa sama dengan 300 tadi? Sebab ni berapakah bilangan minimum pasu bagi setiap saiz yang mesti dijual supaya dia dapat membayar sewa premis jualannya itu. Okey. Jadi sekarang ni dari 3, persamaan 3 Okey, ganti dalam 2.
Okey, bila kita ganti Y masukkan dekat Y lah. Jadi X sama dengan Y ni dah jadi 2Z tambah Z. Jadi X sekarang sama dengan 3Z. Ini kita wakilkan sebagai persamaan 4. Seterusnya ganti 4 dan 3 dalam 1. Okey, dua-dua sekali kita ganti dalam 1. Jadi 10. Okey, X nya adalah 3Z. Tambah 15, Y-nya adalah 2Z dari persamaan 3. Tambah 40Z sama dengan 300. Okey, selesaikan, buka bracket. Seterusnya 100Z sama dengan 300. Jadi Z, pasu yang besar adalah 3. Okey, seterusnya ganti Z sama dengan 3 dalam 4. Okey, dalam 4 yang mana? Ni gantikan sebab nak cari X Jadi masuk X sama dengan 3, Z-nya adalah 3. Jadi X pasu kecil dapat 9. Seterusnya, ganti Z sama dengan 3 dalam 3 pula. Sebab nak cari Y. Jadi Y sama dengan 2Z. Z tu ganti 3. Jadi Y pasu sederhana dapat 6. Okey, selesai. Okey, untuk soalan 5, Encik Chong ingin membeli beberapa ekor ayam, arnab dan itik untuk ladangnya. Jumlah haiwan yang perlu dibeli ialah 50 ekor. Dia mempunyai RM1,500 untuk dibelanjakan. Seekor ayam berharga RM20, arnab RM50, itik RM30. Bilangan ayam dan itik yang dibeli adalah sama. Berapakah bilangan setiap haiwan yang dibeli oleh Encik Chong? Tulis satu sistem persamaan untuk menyelesaikan masalah ini. Okey, ini adalah maklumat pertama yang saya tandakan merah. Okey, dibeli ayam, arnab, itik yang kita tak tahu berapa bilangannya. Okey. Tapi kalau bilangan keseluruhan kita tahu 50 Okey, kemudian RM1,500 untuk dibelanjakan. Okey, ini harga setiap ekor ayam, arnab dan juga itik Kemudian ada maklumat bilangan ayam dan itik yang dibeli adalah sama. Okey, daripada jadual ni, okey saya masukkan haiwan adalah ayam, arnab, itik. Bilangan tak tahu diwakilkan dengan X, Y, Z. Tapi jumlah tahu 50 Kemudian harga RM20, RM50, RM30. Jumlah yang dibelanjakan ada RM1,500. Okey, daripada data ni, okey, terhasillah ni persamaan X tambah Y tambah Z sama dengan 50. Kemudian 20X tambah 50Y tambah 30Z sama dengan RM1,500. Ini kita dapat daripada ni harga 20 darab bilangan. 50 darab Y. 30 darab Z. Okey, jadi sama dengan RM1,500. Kemudian yang saya garis hijau, bilangan ayam dan itik yang dibeli adalah sama. Jadi ayam X, itik Z. Jadi X sama dengan Z. Okey, kita labelkan persamaan 1, 2 dan 3. Okey, next. Nak buat apa ni Okey, saya keluarkan persamaan 1 dan 2 sebab saya nak guna kaedah penghapusan. So, bila penghapusan kita kena tengok perkali dia yang sama. Tapi ni tak ada yang sama. Jadi apa perlu saya buat? Saya perlu samakan. Jadi saya darab 20 lah persamaan 1. Jadi dapat yang baru 20X tambah 20Y tambah 20Z sama dengan 1000. Jadi saya boleh hapuskan X. Saya buat tolak lah, operasi tolak. Jadi tinggal 50 tolak 20, 30. 30 tolak 20, 10Z, RM1,500 tolak RM1,500. Ini saya wakilkan sebagai persamaan 4. Okey, kemudian seterusnya saya ganti 3 dalam 1. 3 ni saya ganti dalam 1. Jadi X tambah Y tambah Z ini 1 kan. Okey, gantikan 3. X ni saya gantikan dengan Z Okey, Z tambah Y tambah 2Z. Jadi Y sama dengan 50 tolak 2Z. Okey, seterusnya ini saya wakilkan sebagai persamaan 5. Okey, ganti 5 dalam 4. Yang ini saya gantikan dalam 4. Apa jadi? Jadi 30, Y dia 50 tolak 2Z tambah 10Z sambung sama dengan 500. Yang ini kita buka bracket, jadi kena kembangkanlah. 30 darab 50, RM1,500. 30 darab negatif 2Z dapat negatif 60Z tambah 10Z. Sama dengan 500. Okey, selesaikan sebutan serupa. Ini negatif 50Z, RM1,500. 500 tolak RM1,500 jadi dapat negatif 1000. Jadi Z iaitu itik adalah 20. Okey, dari persamaan 3, dia kata X sama dengan Z.
Jadi ayam sama dengan itik. Jadi oleh kerana X sama dengan Z, maka si ayam juga adalah 20. Okey, seterusnya kita nak ganti Z sama dengan 20 dalam 5. Ni 5. Untuk cari Arnab. Jadi Y sama dengan 50 tolak 2 kurungan ada 20. 50 tolak 40. Jadi si Arnab cuma 10. Okey, itu saja video untuk hari ini. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi untuk video akan datang. Terima kasih.